Oke, sebelum kita memulakan lebih menjemput Cikgu Ella untuk memperkenalkan diri dan juga latar belakang. Okey. Saya cakap Melayu ataupun bahasa Inggeris? Melayu boleh? Okey, bahasa Melayu ya. Okey, selamat tengah hari. Nama saya Ella Jain. Saya adalah guru sekolah rendah di SKN Cimiri. Dan sebelum ini saya sudah menjadi guru sekolah rendah selama 4 tahun di Sabah, dan ini adalah sekolah kedua saya lah di Miri. Jadi overall saya sudah mengajar sekolah rendah selama 7 tahun since 2017. Jadi sedikit latar belakang tentang sekolah saya. Saya meneruskan pengajian saya selama 5 tahun di IPG Kampus Batu Lintang, dan seterusnya saya lanjutkan lagi pelajaran di UMS selama 3 tahun. Itu sajalah saya rasa latar belakang. Okey, Cikgu Ella. Seterusnya kita masuk kepada soalan yang pertama, iaitu Andriana. Okay. Selamat pagi kepada Madam Ella. Untuk soalan pertama, apakah isu dan cabaran semasa guru mengajar? Okey, secara ringkasnya, kalau isu cabaran bagi saya, dia lebih kepada murid. Satu, disiplin murid, sebab ada benda yang tak terkawal semasa sesi mengajar tu. Ada murid yang tak fokus, ada juga murid yang datang sekolah dalam keadaan yang sakit. Jadi pengurusan murid lah secara keseluruhannya yang jadi isu di dalam kelas. Dan ada juga tentang persekitaran, kalau blackout contohnya atau bunyi bising di kelas sebelah boleh jadi jugalah. Okey, terima kasih Madam. Okey, sama. Okey, untuk soalan nombor 2, saya mau tanya pasal apakah peranan guru sebagai pemimpin yang profesional dalam PDP? Sorry, boleh ulang soalan? Untuk soalan yang kedua, apakah peranan guru sebagai pemimpin yang profesional dalam PDP? Okey, thank you. Sebagai pemimpin profesional di dalam kelas, satu, mesti tunjukkan teladan yang betul lah. Sebab kita masuk kelas ni kadang-kadang sejam ataupun 30 minit saja. Jadi yang paling penting bagi saya untuk tunjukkan teladan seorang pemimpin yang bagus. Contohnya dalam hal kecil lah, ingatkan murid untuk kutip sampah, jaga adab di dalam kelas, tidak sentiasa mematuhi peraturan sepanjang di dalam kelas.
Oke, itu saja. Seterusnya soalan ketiga. Okey. Topik dalam cikgu Betul, suara dengar. Hello. Hello. Dia tersekat tadi. Boleh dengar lah. Okey, sekarang boleh. Okey. Okey, bagi soalan yang ketiga, kita masuk kepada topik kreativiti dalam pengajaran. Bagaimanakah cikgu memastikan pelajaran sentiasa menarik dan juga interaktif? Dan bolehkah bagikan contoh aktiviti pengajaran kreatif yang pernah cikgu laksanakan dalam kelas? Okey, bagaimana memastikan pelajaran menarik? Satu, menggunakan teknik pengajaran yang menyeronokkan. Itulah contohnya hands-on activity di mana murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Contohnya buat kerja berkumpulan, murid mencipta lagu tentang planet di dalam solar system. Lepas tu mereka boleh guna melodi lagu kegemaran mereka. Contohnya kalau suka lagu Blackpink, guna bunyi lagu Blackpink untuk hasilkan lagu ikut tema pelajaran hari itu. Jadi itulah salah satu dia. Okey cikgu, untuk soalan yang seterusnya pula, bagaimanakah cikgu mengurus disiplin di dalam kelas? Dan juga apa tindakan cikgu jika terdapat pelajar yang mengganggu kelas dan juga tidak mematuhi peraturan di dalam kelas? Okey. Basically guna cues lah. Cues. Angkat tangan, buat sign untuk tanda minta perhatian dan minta mereka senyap lah. Jika ada murid yang terlalu mengganggu sesi pengajaran, selalunya saya akan minta murid tu berdiri di belakang, di tepi belakang, berdiri tegak. Macam tu lah kalau dia terlalu mengganggu. Okey, masih cikgu. Saya bagi soalan kelima. Bagaimanakah cikgu menilai prestasi dan kemajuan pelajar? Apakah kaedah yang selalu cikgu gunakan untuk memberi maklum kelas kepada pelajar mengenai pencapaian mereka? Okey. Bagaimana menilai prestasi dan kemajuan? Kalau di sini kami gunakan transit form lah. Transit form ni sentiasa diisi sepanjang tahun. Jadi di sana kita akan isi bagi setiap murid tu ada TP. TP tu maksudnya tahap penguasaan. Paling rendah 1, paling tinggi 6. Jadi setiap kali habis kelas kami akan kemaskini form. Tulislah dalam kelas tu. Contoh hari ini kelas tu Ali tu dapat TP berapa. Contohnya. Lepas tu kaedah untuk bagi maklum balas tu kami selalunya akan bagi laporan PBD, pentaksiran bilik darjah 2 kali setahun lah bersama ibu bapa. Udah buat. Okey, soalan terakhir. Bagaimanakah cikgu menjalankan PDP di dalam kelas? Okey. Selalunya saya akan mula masuk begitu kan? Dia punya perjalanan pengajaran kah? Macam tu? Ya.
Okey, selalunya saya masuk kelas, urus disiplin dululah, lepas tu persekitaran. Contohnya kalau ada murid menangis tu kena handle tu dulu. Kalau ada sampah di kelas tu kena handle tu dulu. Lepas tu baru mula dengan recall apa yang kita belajar minggu lalu ataupun kelas yang lalu. Lepas tu, lepas sudah recall, baru introduce topik yang baru untuk hari tersebut. Lepas introduce topik, buat demonstration ataupun simulation kalau perlu. Lepas tu baru bagi latihan. Lepas bagi latihan, buat penutup. Macam itulah secara kasar dia. Okey. Okey, cikgu. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Boleh difahami kah setakat ni? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Ada soalan lain? Soalan tambahan Ya. iaitu motivasi cikgu menjadi seorang guru. Macam bagaimana mengapa anda berminat untuk menjadi seorang guru dan apakah yang memotivasikan anda untuk menjadi seorang guru? Oh, okey. Motivasi jadi cikgu. Sebenarnya satu suka budak lah. Suka budak. Lepas tu saya minat bahasa Inggeris. Saya minat mengajar rasanya. Jadi itulah yang menjadi motivasi saya. Passion lah tu kiranya. Menjawab soalan kah? Ya, cikgu. Okey. Yang lain ada soalan sebelum kita tamatkan Google Meet pada hari ini? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey. Jadi itu saja Google Meet kita pada hari ini. Jutaan terima kasih kepada Cikgu Ella kerana dah joining us for today. My pleasure.